Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi bin Muhammad Adnan. Matrik number 282927 ingin membentangkan tentang kenegaraan punya assignment. Assignment yang kita orang pilih pada kali ini adalah untuk Istana Besar Johor. Istana Besar Johor Bahru. Pengenalan untuk istana. Okey, sebaik saja Jurai Kejuruteraan Sultan Melaka berakhir pada tahun 1999, Kesultanan Melayu Johor diperintah oleh Keturunan Bendahara. Konflik politik yang berlaku membolehkan keturunan Temenggung Daeng Ibrahim menjadi pemerintah di Johor sehingga kini. Kedudukan ini diganti oleh anak dia baginda iaitu Daeng Abu Bakar yang menjadi Sultan Johor pada tahun 1885. Ketika zaman Perintah Maharaja Abu Bakar, Johor menghadapi zaman pemodenan yang membuatkan semua seni bina bangunan, kediaman dan pemerintah mengalami sedikit perbezaan kerana percantuman antara seni bina moden dan tradisional. Istana besar juga mengalami pencaturan yang unik sekali dan ini menjadi macu tanda yang unik dan mudah diingati oleh siapa yang pernah melihat bangunan ini. Sebelum Istana Besar Johor ini dibina, Kesultanan Johor mempunyai dua istana di Tessel Avenue, Tanglin di Singapura iaitu Istana Tessel dan Woodneck yang dikatakan istana yang hilang yang diwarisi oleh Tengku Mahkota Johor. Okey, sedikit penerangan untuk Istana Tessel lah. Istana ini dibina di Singapura berkeluasan 67 ekar untuk isteri ketiga Sultan Abu Bakar iaitu Cik Puan Fatimah berketurunan Cina dan nama asalnya adalah Wong Ah Yu. Okey, istana ini telah diwariskan atas nama Tengku Mahkota Johor, tetapi Singapura telah memuatakan sebagai tanah reserve untuk perhutanan. So tidak boleh apa-apa pembangunan yang dibuat di situ walaupun nama tanah tu adalah nama Tengku Mahkota Johor sekarang. Istana Besar ialah salah satu istana Sultan Johor. Istana ini terletak di Johor Bahru, Johor, Malaysia yang berada di pesisir pantai Laut Selatan Tebrau yang menjadi tumpuan para pedagang untuk berniaga. Istana ini menjadi kediaman Sultan Johor sehingga Istana Bukit Sirin disiapkan dan dijadikan istana kediaman baginda. Ia menjadi macu tanda yang sinonim dengan Johor dibina oleh Sultan Johor dan Sultan Abu Bakar telah merasmikan Majlis Pecah Tanah Istana Johor pada tahun 1864 dan istana tersebut siap dibina pada tahun 1866 oleh Wong Ah Fok. Pembinaan Istana Besar hanya mengambil masa 2 tahun saja. Istana Besar awalnya bukan sahaja berperanan sebagai kediaman diraja, malah merupakan pusat pentadbiran kerajaan Johor. Beberapa istana lain dibina dalam kawasan istana sejak ianya dibuka, antara sebahagian kediaman kerabat dan ada pula yang untuk guna rasmi. So dalam Istana Besar Johor tu ada banyak bangunan. So Istana Besar Johor, istana yang paling megah di tanah Melayu pada masa pembinaannya. Istana ini menonjolkan kedaulatan kepimpinan raja selain rekaan yang unik dan moden. Istana Besar ada dua buah laluan masuk utama, iaitu satu di Tangga Agung di sebelah Selatat Tebrau untuk pengangkutan yang membawa tetamu dari Singapura ke Johor. Laluan kedua, Tangga Agung menghadap dataran dan kebun istana. Ia membawa masuk tetamu terus ke bilik singgasana. Almarhum Sultan Abu Bakar telah menerima menghadap ramai tetamu dari dalam dan luar negara di Istana Besar Johor. Antaranya adalah Prince George Duke of Edinburgh, Prince Albert Victor, cucu Queen Victor dan King David kalau dari Hawaii. Sebelah bangunan utama Istana Johor adalah sebuah dewan. Dewan siap dibina pada tahun 1875. Ia digunakan untuk majlis-majlis rasmi seperti Hari Kejuruteraan atau pertabalan. Terdapat juga Istana Zahra dan Balai Zahra yang dinamakan sebenarnya nama Ungku Zahra yang merupakan adinda almarhum Sultan Abu Bakar. Pada mulanya ia mendapatkan kerabat almarhum Sultan Abu Bakar yang berpindah dari Teluk Banglo ke Johor Bahru. Istana tersebut kemudiannya menempatkan pejabat-pejabat
kerajaan. Sebelumnya ia berpindah ke bangunan Sultan Ibrahim pada tahun 1940. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Muhammad Faizul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizul Iskandar bin Jamhadi, nombor metrik 282806. Saya akan menerangkan sedikit sejarah Istana Besar Johor. Okey, istana-istana lain di dalam perkarangan Istana Besar ada Istana Marbar dan Istana Semayam. Okey, Istana Marbar dinamakan sempena Marlborough House di London. Pada mulanya ia didinami oleh Dr. G.H. Galik yang merupakan pengarah kesihatan pada waktu itu, dan kemudiannya menjadi Istana Persemayaman Tengku Abu Bakar, putera kedua almarhum Sultan Ibrahim. Istana Marbar kini menjadi pejabat bagi pejabat kebun bunga Istana Johor. Istana Semayam pula merupakan kediaman Sultanah Fatimah dan kemudiannya menjadi kediaman almarhum Sultan Ismail semasa baginda bergelar Tengku Mahkota. Istana tersebut telah dirobohkan dan hanya tangga saja yang kelihatan sebagai ingatan istana tersebut. Okey, kontraktor yang dipertanggungjawabkan membina istana besar adalah Wong Afok yang juga membina istana besar di Singapura dan penjara Air Molek. Pembinaan bangunan Istana Besar Johor telah dititahkan sendiri oleh Duli Yang Maha Mulia almarhum Sultan Abu Bakar, dan baginda telah mencemar Duli meletakkan batu asasnya pada tahun 1864. Siap dibina dan dibuka pada 1 Januari 1866, iaitu sama tarikh penamaan semula Iskandar Puteri kepada Johor Bahru. Antara bangunan yang terawal di Johor Bahru, Sultan tidak menjadikan istana itu sebagai kediaman tetapnya, lebih memilih di Ladang Bidadari dan Texel di Singapura. Maharaja Abu Bakar tidak menjadikan istana besar tempat persemayaman baginda, bahkan digunakan sebagai balai mengadap dan persemayaman raja dan pembesar yang melawat Johor. Baginda kekal bersemayam di Singapura dan berpindah ke Johor dalam tahun 1889 dan bersemayam di Istana Zahra. Antara kerabat raja asing yang mengadap dan menjadi tetamu Sultan Abu Bakar dan pernah bersemayam di Istana Besar ialah Duke of Edinburgh 1869, Prince Henry of Prussia 1880, King David Krakau of Hawaii 1881, Duke of Sutherland 1888, Archduke Ferdinand of Austria 1893 dan beberapa lagi. Okey, Raja Siam King Chulalongkorn 1896, Prince Henry of Russia 1894 dan Marquis Tokugawa Jepun 1929 adalah antara raja asing yang pernah bersemayam di Istana Besar semasa pemerintahan Sultan Ibrahim. Pada tahun 1868, Maharaja Abu Bakar memindahkan jentera pentadbiran negeri termasuk Sekretariat Pembendaraan, Kastam, Tanah dan Ukur serta pendidikan dari bangunan berasingan di Iskandar Puteri ke Istana Besar. Dengan itu wujudlah ungkapan istana itu kerajaan, kerajaan itu istana. Okey, seterusnya saya serahkan pada rakan saya Hairul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khairul Salihin bin Husni Tamrin, nombor metrik 282778. Okey, sekarang saya akan sambung poin seterusnya, iaitu Istana Kediaman Sultan Johor, iaitu Istana Texel. Istana ini mula dibuka secara rasminya pada tahun 1892 oleh Gubernur Negeri-Negeri Selat Sir Cecil Clementi Smith. Harta tanah Texel dibina di bawah arahan Sultan Abu Bakar dari Johor untuk dijadikan kediamannya di Singapura yang terletak di kawasan Tanglin di belakang Taman Botani Singapura. Ia berfungsi sebagai tempat Sultan menghibur kerakyatan masyarakat kolonial. Tempat ini lengkap dengan ruang tamu, ruang makan dan ruang tarian. Penggantinya Sultan Ibrahim
terus menggunakan kediaman itu walaupun sebahagian terbakar selepas kebakaran pada tahun 1905 yang disebabkan oleh pendawaian elektrik yang salah. Reka bentuk bangunan ini mempunyai unsur zaman Renaissance yang berpengaruh Inggeris Melayu yang begitu ketara. Ini yang saya cerita pasal reka bentuk dalaman istana lah yang dijadikan muzium. Pembunaannya telah dikendalikan oleh kontraktor pada masa itu iaitu Wong Ah Fook bersama-sama pekerja tempatan. Ia telah diselia oleh Datuk Yahya bin Awaluddin sebagai jurutera dan arkitek Eropah. Reka bentuk dalaman istana dan dijadikan muzium. Okay, kita sambung lagi dia punya poin ni. Bangunan istana besar beberapa kali mengalami proses pembahasaian. Pada tahun 1912, bangunan Anjung ini di sebelah timur telah diruntuhkan dan digantikan dengan bangunan Dewan Santapan yang masih kekal sehingga kini. Setelah kemangkatan Sultan, istana ini digunakan dari semasa ke semasa sebagai kediaman oleh isteri Sultan dan juga penggantinya iaitu Sultan Ibrahim. Hari ini istana ini telah digunakan untuk majlis rasmi, sementara sebahagian istana telah diubah menjadi muzium Diraja Abu Bakar. Istana ini menggabungkan elemen seni bina Inggeris dan Moor dan terletak di kawasan seluas 53 hektar menghadap laut. Pada 23 Februari 1982, almarhum Sultan Iskandar telah menitahkan dalam satu mesyuarat supaya istana besar dijadikan sebagai sebuah muzium diraja, di samping mengekalkan peranan asal sebagai sebuah istana. Muzium Diraja Abu Bakar Istana Besar Johor secara rasminya dibuka kepada umum pada tanggal 11 Mei 1990, iaitu khazanah dihimpun dan dipaparkan kepada pengunjung melalui penyelidikan dan pameran bagi memberi peluang kepada rakyat untuk melihat keindahan koleksi diraja di dalamnya. Baginda menitahkan penubuhan sebuah muzium yang memaparkan khazanah berharga, warisan diraja, artifak yang unik, senjata tradisional, trofi, barangan antik, barangan kemas, memorabilia, pingat dan hiasan. Okey, untuk poin seterusnya saya akan serah kepada rakan kita iaitu Cyril. Okey, saya Cyril Nicholas Anajiria, nombor matrik 282763 akan meneruskan pembentangan iaitu poin 2.5 menjadi tuan rumah untuk perayaan atau majlis secara rasmi atau tidak rasmi. Okey, semenjak era 60-an, kerabat diraja Johor berkenan untuk menganjurkan rumah terbuka tahunan di Istana Besar bersempena sambutan perayaan Hari Raya. Rakyat Johor dari segenap lapisan masyarakat berbilang agama dan kumpulan etnik akan berkumpul seawal jam 8 pagi untuk bertemu dan bersalam dengan Tuanku Sultan di samping menikmati hidangan yang enak dan lazat di bilik jamuan semasa pemerintahan almarhum Sultan Ismail. Semasa pemerintahan almarhum Sultan Iskandar pula, tetamu dihidang dan bersantap di bawah kanopi yang didirikan di laman Istana Besar yang cantik lagi indah. Okey, seterusnya. Tuanku Sultan biasanya akan berangkat tiba di Istana Besar untuk mengalu-alukan kehadiran rakyat baginda sesudah sempurna menunaikan solat Aidilfitri di Masjid Abu Bakar. Kehadiran warga asing dan pelancong juga turut dialu-alukan. Sambutan rumah terbuka ini sentiasa disambut dengan meriah. Okey, poin yang seterusnya ya perubahan bangunan Istana Besar dari masa ke semasa. Okey, ini adalah istana yang siap dibina dan digunakan oleh Maharaja Abu Bakar dan Kerajaan Johor pada tahun 1866. Pada tahun 1919, Dewan Santapan baru dibina untuk kegunaan rasmi dan tidak rasmi.
Dan pada tahun 1889 istana memulakan menjalankan kerja pemulihan dan naik taraf istana. Pada Oktober 2014, kerja pemulihan dan naik taraf istana telah selesai dan disempurna dengan sejayanya. Dan pada Januari 2015 pula, ini merupakan wajah terbaru Istana Besar Johor yang dimansyurkan. Dan kesimpulannya, Istana Besar Johor ini keunikan tersendiri terutama dari segi seni bina dan sejarah pembinaannya. Yang menjadi kebanggaan kepada kerajaan dan rakyat negeri Johor itu sendiri kerana percampuran budaya yang diamalkan tetapi masih mengekalkan tradisi dan amalan yang sedia ada untuk memperkukuhkan lagi kerajaan dan ekonomi negeri Johor. Ini menjadi kesinambungan kepada kerajaan negeri Johor sekarang. Ketokohan kepimpinan diraja membuatkan Istana Besar Johor menjadi tempat yang penting bagi kerajaan acara rasmi dan bukan rasmi. Ia juga tempat sultan dan kerabat untuk bertemu dengan rakyat dan wakil-wakil negeri atau negara bagi membincangkan isu-isu yang berkaitan dengannya. Ia berperanan dan berkepentingan yang tersendiri bagi memudahkan sultan menjalankan aktiviti ekonomi dan sebagainya. Ya, sekian Itu saja daripada kami. Sepatutnya kita mengadakan temu bual bagi pihak istana. Disebabkan COVID ni kami tidak dapat untuk membuat temu bual bagi pihak istana lah. Sekian saja untuk pulang kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.